السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati majlis kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikan kita, amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan disurat oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahala bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada kitab hadis itu, iaitu pada muka surat 68, pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala syekhu musannifu rahimahullahu ta'ala, Umar Al-Khattab yang dahulunya pengembala kambing di lereng bukit Mekah, itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan yang agung. Hingga ke akhir zaman, manusia yang keras, kejam lagi yang bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud, tawadhu dan menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, sambungan daripada keterangan daripada hadis kita itu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, Umar Al-Khattab yang dahulunya hanya penggembala kambing di lereng bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan juga lawan. Jadi sambungan daripada hadis yang kita sebut yang telah lalu, iaitu zaman ketika mana sebelum diutuskan Nabi SAW, iaitu manusia berada di dalam suasana jahiliah, suasana kehidupan yang tidak mengenali akan nilai kehidupan yang sebenar. Jadi kehidupan Arab jahiliah pada ketika itu bukan dengan maksud kata jahil itu dari segi sudut kata tidak ada ilmu. Jadi
jahil dari segi sudut kata orang Arab pada ketika itu, ataupun disebut kata zaman jahiliah itu, bukan kata mereka ni tak ada ilmu. Orang Arab pada ketika itu tidak ada ilmu. Ada ilmu, akan mereka mengetahui tentang kebinaan-binaan, tentang perniagaan, dan mereka tahu juga ke dalam masyarakat Arab pada ketika itu mereka adalah orang yang hebat dalam bersyair ataupun melakarkan sesuatu syair. Jadi maknanya kata orang Arab jahiliah pada ketika itu bukan kata jahil itu dengan maksud kata tidak ada ilmu. Sungguhlah kita kata jahil ni maknanya orang yang tidak mengetahui. Tapi jahil dari segi kata orang Arab pada ketika itu, dari segi sudut kata bukan tidak ada ilmu, tapi mereka ni adalah orang yang jahil dari segi sudut nilai kehidupan. Mereka tahu akan tentang bina-binaan, tentang perniagaan, dan mereka juga adalah orang yang hebat dalam melakar syair, ataupun menulis akan syair. Akan tahu akan menulis syair. Tetapi yang jahil pada orang Arab pada ketika itu, sebelum kata kedatangan Islam itu mereka jahil dalam akidah, dalam pegangan, dan mereka jahil dalam akhlak, iaitu tentang adab. Mereka tidak ada ilmu tentang akidah, dan mereka tidak ada ilmu tentang akhlak, itu tak ada. Sebab itulah pada ketika mana zaman jahiliah itu, mereka tidak ada pegangan pada kata menyembah kepada yang satu, iaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka jahil dalam kata nak mencari jalan penyembahan yang sebenar. Maka mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari, menyembah kepada pokok dan sebagainya. Dan juga mereka jahil dalam kata akhlak. Pada zaman kata Arab jahiliah ni, mereka jahil dalam akhlak, dalam bab adab. Iaitu mereka melakukan perkara-perkara yang buruk, melakukan kelakuan-kelakuan yang meruntuhkan nilai kehidupan itu sendiri, seperti mana mereka menindas akan perempuan, menindas hamba, berjudi, minum arak, dan sebagainya. Termasuklah juga kepada menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud kata jahiliah itu ataupun zaman jahiliah itu, iaitu dimaksudkan itu bukanlah kata mereka ni tidak ada ilmu. Mereka ada ilmu, tapi ilmu tentang akidah itu tidak ada. Ilmu tentang akhlak itu tidak ada. Maka ketika mana datangnya Islam itu sendiri, yang dibawa oleh Nabi SAW, maka yang ketika mana mereka dalam jahiliah itu, ketika mana mereka dalam kesesatan itu, ataupun dalam dunia yang gelap itu, dunia yang penuh dengan kesesatan itu, penuh dengan kejahiliah itu, maka Nabi SAW datang membawa sinar kehidupan, iaitu membawa sinar nilai kehidupan yang sebenar, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu barulah mereka nampak arah yang sebenar, tujuan yang sebenar, petunjuk yang sebenar ke arah kehidupan yang sebenar akan di atas permukaan ataupun di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ke tempat ataupun kita kata pengabdian yang sebenar untuk kita nak mengabdikan diri kepada
kepada siapa yang hak sebenar. Maka Nabi SAW bawa Islam itu ke arah kata pengabdian diri yang sebenar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah termasuklah juga kata musannif rahimahullahu taala Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kan dia ni adalah Sayyidina Umar ni adalah kalau tuan-tuan boleh lihatlah dalam sejarah kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum daripada dia memeluk Islam. Jadi sebelum daripada dia memeluk Islam, Umar Al-Khattab ni dia juga adalah orang yang menggembala kambing. Kan dia juga adalah orang yang ahli perniagaan ke Sayyidina Umar sebelum daripada dia memeluk Islam. Dan ketika mana dia terima akan cahaya Islam itu, maka dia adalah orang yang diangkat menjadi pemimpin. Kerana Islam itu sendiri. Kerana cahaya Islam itu sendiri, kan Umar Al-Khattab ni, kalau ikut dalam sejarahnya, Umar Al-Khattab ni di antara orang yang gagah, kan orang yang berani, kan orang yang kuat, kan Sayyidina Umar. Sehingga kan disebut akan kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab ni disebut dalam satu hadis, kan disebut kata ihin ya Ibnul Khattab walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan khattu illa salaka fajjan ghaira fajika. Tenanglah wahai putra Al-Khattab, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab, demi yang jiwa aku, kata Nabi SAW, berada di tangannya, tidaklah syaitan mendapatimu melalui satu jalan, melainkan ia akan melalui jalan yang lain kerana takutkanmu. Maknanya Sayyidina Umar ni, dia punya gagah dia, berani dia, kan kuat dengan Sayyidina Umar ni, sehingga kan syaitan ni takut dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Syaitan takut. Kalau kata Sayyidina Umar ni lalu, kalau syaitan ni ada, dia lari, syaitan lari, tak berani lalu berhadapan dengan Sayyidina Umar. Kan kita kata orang panggil syaitan lah. Kan manusia lalu pagi kita pun tak ada masalah pun. Kan tak ada rasa gerum, tak ada rasa takut. Apatah lagi syaitan lah. Atau apatah lagi kita kata kan benda-benda yang yang makhluk halus dan sebagainya ni, dia tak takut dengan kita. Sebab Sayyidina Umar ni bukan kata dari segi fizikal saja dia kuat, tapi kekuatan rohani dia juga adalah kuat juga. Kan kita, kekuatan rohaniah kita ni, dia turun naik kan, al-yazid wa yanqus, kan kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tu yang kadang-kadang kita rasa takut, kadang-kadang kita rasa berani. Kan sungguh pun kan hak yang kita tak nampak tu dia tak berkuasa, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Tapi kita takut juga, kerana iman kita ni kadang naik, kadang turun. Tapi Sayyidina Umar ni, syaitan pun takut dengan dia. Sekiranya kita nak lalu pan Sayyidina Umar pun kan tak berani. Itu dia antara kelebihan daripada Sayyidina Umar. Tuan-tuan boleh bacalah dalam sejarah kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Jadi Sayyidina Umar ni ketika mana dia masuk Islam, maka dia diangkat menjadi pemimpin. Kan daripada dia ni adalah orang yang gagah, kan orang yang perkasa, kan orang yang kuat. Dan sebelum daripada penerima Islam itu, kan banyak kan cerita-cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan diringkas. Ketika mana dia masuk Islam, maka dia adalah orang yang paling taat, orang yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan sekiranya dia adalah di antara pemimpin daripada Al-Khulafa Ar-Rasyidin, kan Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu, maka Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua setelah mana Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, kan dia juga adalah kan berubah
kan, memeluk agama Islam. Ketika mana dia memeluk agama Islam, dia bukan saja disegani, kan, ditakuti, bahkan pihak lawan juga adalah orang yang takut dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, tanah Mekah yang kering kontan itu telah berubah menjadi pusat tamadun, kan, seperti mana kita melihat kan Makkahul Mukarramah sekarang. Insan yang agung hingga ke akhir zaman, manusia yang kerah, kan, pada ketika itu, kan, kehidupan manusia ni yang kerah, kan, yang kejam, kan, yang bengih, kan, yang suka pada pergaduhan, yang suka menindah dan sebagainya, telah berubah menjadi orang yang zuhud. Akan maknanya orang yang orang yang tawaduk, dan orang yang menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya. Akan hasil daripada cahaya kebenaran, cahaya Islam itu yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ketika mana penduduk Mekah itu hal keadaannya seperti mana yang disebut, kan, iaitu kerah, kejam, pengih, kan, suka, kan, melakukan pergaduhan dan sebagainya, sehingga berubah mereka ni kepada yang lebih baik, kan, sifat zuhudnya dengan sifat tawaduknya, dan menangis, kan, di setiap malam akan dosa-dosa yang dilakukan. Akan hasil daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, kan, tentang Islam itu sendiri. Sebab itulah kata, bila disebut kata Islam ni, maknanya orang yang duduk di bawah naungan Islam, ataupun orang yang disebut kata Islam itu sendiri adalah orang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia duduk di dalam payung, ataupun duduk di bawah, kan, di bawah naungan yang benar. Iaitu rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif rahimahullahu taala, namun jiwa yang sakit tidak dapat menerima rahmat ini, kan, kalau kata sekiranya jiwa itu adalah jiwa yang dalam keadaan yang sakit, sungguh pun buat marilah kebenaran, sungguh pun buat mari cerita yang betul, sungguh pun buat mari cerita yang benar, maka dia tidak akan terima. Kenapa? Hati itu dalam keadaan yang sakit. Kan, kita boleh lihat, kan, perjalanan Nabi SAW, kan, sirah Nabi SAW, kita boleh lihat, kan, ketika mana Nabi SAW sampaikan dakwah itu, ada juga yang menentang akan ajaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kan, beberapa ciri penentangan Nabi SAW. Kan, ketika mana Nabi SAW sampaikan dakwah itu secara sir, kan, masa itu tidak ada lagi penentangan. Jadi yang dapat tentangan hebat, iaitu setelah mana Nabi SAW sampaikan dakwah itu, kan, secara terus terang cerita tentang Islam. Maka pada ketika itu banyaklah penentangan yang diterima oleh Nabi SAW, kan, sampai sekiranya Nabi nak dibunuh, kan, Nabi dilempar najis, Nabi dihina, kan, Nabi, kan, difitnah dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila kata jiwa itu sudah kata dalam keadaan sakit, jiwa itu dalam keadaan kita kata ada penyakit-penyakit yang tidak boleh menerima kebenaran, maka dia tidak akan dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan duduk selamanya di dalam, kan, di dalam kita kata di dalam kejahilan. Selamanya dia akan duduk di dalam, kan, di dalam kegelapan. Dan kata musannif, dan hati yang telah dibalut oleh selaput cinta,
Kan, dan kata musannif, dan hati yang telah dibalut oleh selaput cinta 3 tak. Apa dia 3 tak dia ni? Cinta akan harta dan tahta dan wanita telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng, petanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan juga syahwat. Kalau kata hati itu telah pun dibaluti oleh selaput cinta kepada 3 perkara tadi, harta, tahta dan juga wanita, maka dia akan jadi kebal, dan segala kebenaran, segala perkara hak yang betul, segala perkara hak yang benar, dia payah nak terima. Dia susah nak terima. Kenapa dia payah nak terima? Kenapa susah dia nak terima itu? Kerana hati itu telah dikawal, ataupun hati itu telah dirasuk oleh hawa nafsu. Hati itu telah dikawal oleh hawa nafsu dan juga syahwahnya. Maka dia akan memenangkan nafsunya, dia akan memenangkan syahwahnya daripada kebenaran. Orang ceritalah apa hak benar hak betul pun. Contohlah kita kata, kita cerita pada kawan kita, kamu kalau kata sembahyang di rumah ni, kalau sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah ni, 27 kali ganda pahala. 27 kali ganda pahala daripada sembahyang seorang. Tapi kalau kata hak dia ni, kalau dia dengar, dia terima, maka dia akan mari. Tapi kalau kata dia dengar dan juga dia tak terima, maka dia tidak akan sampai untuk nak sembahyang berjemaah. Dalil dia mana? Kita boleh lihat setiap kali Jumaat, setiap kali kita sembahyang Jumaat tu, sembahyang kita kata mingguan gitu, setiap kali itulah khatib pada akhir daripada khutbah dia akan berpesan kepada makmum ataupun pesan kepada jemaah ni dengan apa? Dengan jangan tinggal kepada sembahyang berjemaah dan juga mengimarahkan kepada masjid. Setiap kali, setiap minggu, khatib dia akan pesan di dalam khutbah itu untuk peringat. Untuk peringat apa? Sentiasa mengimarahkan masjid dan juga sembahyang berjemaah. Ada banyak lagi yang lain. Di antaranya itulah, iaitu mengimarahkan masjid dan juga kata dengan sembahyang fardu dengan berjemaah. Bagi orang yang hati dia ni tak ada perkara-perkara hak boleh kata sakit daripada hati dia ni, maknanya sifat-sifat yang boleh jadi hati itu sakit, maknanya sifat-sifat mazmumah ni, ataupun dibalut daripada 3 perkara tadi ni, cintakan harta, tahta dan juga wanita, maka dia akan boleh datang setiap kali 5 waktu, dia akan boleh datang mari sembahyang berjemaah. Kenapa? Hatinya tak dibalut daripada perkara-perkara tadi. Kat mana pun dia tak ada dari mana pun, ataupun kalau dia mari hal keadaan dia masbuk sekalipun, dia akan sampai juga ke masjid. Kenapa? Hatinya tadi tidak dibaluti, ataupun hatinya jadi tidak ada perkara-perkara yang sakit ni, ataupun hati yang sakit tak ada. Dalam hatinya tak ada perkara-perkara yang boleh yang menyakitkan daripada hatinya. Maknanya daripada sifat-sifat mazmumah tak ada. Maka dia boleh sampai sembahyang berjemaah. 27 kali ganda tadi dia dapat. Dia boleh sampai. Dan juga tiap-tiap kali 5 waktu tu dia boleh ada dalam masjid. Ataupun dia boleh tiap-tiap kali 5 waktu tu dia boleh sembahyang di masjid. Kenapa? Kerana jiwanya tadi tidak berpenyakit. Ataupun kata hatinya tidak berpenyakit. Dia cari harta dunia. Cari harta dunia, cari kehidupan tu cari.
Akan dia berkawan, tapi dia tidak lupa kepada kewajipan dia. Dia tidak lupa kepada tanggungjawab dia. Kerana hak yang kita buat itu, ataupun kebajikan hak yang kita buat itu, itulah bekal untuk kita bawa kepada negeri akhirat. Hak kita buat ni, sembahyang fardunya, ke sembahyang sunatnya, kan ditambah lagi dengan zikir ke, kan ditambahkan dengan baca Al-Quran ke, kan ditambahkan dengan kita mengeratkan silaturahim, kan ditambahkan dengan kita bersedekah, kan ditambahkan kita saling mengeratkan ukhuwah kan sesama ahli qaryahnya, kan patu pula kan sentiasa kan jaga mulutnya, kan sentiasa jaga aib kan saudaranya, kawan dia, jirannya, kan masyarakat, kan hak benda-benda yang macam ni itu adalah sebagai bekal untuk kita bawa pada negeri akhirat. Hak yang kita cari atas dunia ni kan kehidupan tu qada untuk kelangsungan kita di atas dunia. Bahkan hak yang kita dah buat kan, kewajipan kita ni, tanggungjawab kita ni, itu adalah sebagai bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kalau kata jiwa dia sakit dan juga hatinya tadi kan dibaluti dengan 3 perkara tadi kata Musa ni, iaitu cintakan harta, cintakan tahta dan juga cintakan kepada wanita ni, ataupun kata wanita ni, maka dia akan jadi kebal. Akan jadi kebal pada diri dia, maknanya dia susah nak terima kebenaran. Payah nak terima kebenaran. Pasal dia sayang. Harta pun dia sayang. Tahta ni maknanya pangkat, jawatan dan sebagainya, dia sayang juga. Kan wanita, kan isteri ke, anak-anak ke ataupun sebagainya, dia sayang juga. Kan bukanlah kita tak boleh kita ambil, tapi jangan sampai kita sayang tu lebih sekira-kira kita tinggal hak pada perkara hak kewajipan. Maka kalau kita ambil tu lebih, maka dia akan menguasai nafsu kita, syahwah kita, sekira-kira kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan maka kita akan semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Dan kata musannif rahimahullahu taala, oleh itu mereka tetap memilih jalan syaitan dan merasa bangga untuk terus berkubang di lumur kekufuran dan hanyut di dalam lautan kemaksiatan yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang akan menghantarkan mereka ke pintu api neraka. Maka bila kata hati tadi ni sakit, jiwa tu jadi sakit, maknanya dibaluti dengan cinta kepada harta, tahta dan juga wanita, maka dia jadi kebal. Maka jadi kebal maknanya payah dia nak terima akan kebenaran. Orang cerita lah apa pun, dia tetap duk gitu. Maka orang cerita lah benda hak baik pun, dia tetap duk gitu juga. Kawan-kawan ni kata, marilah, tak pernah nampak langsung ni masjid ni. Mari-marilah masjid, jalan-jalan agak masjid. Duk gitu. Kalau kat duk kedai kopi gitu, tak mari. Sebab apa hati tu dah ada penyakit. Kalau ada penyakit payah lah. Sebab penyakit hati ni, kan hak yang bahasa daripada sifat mazmumah ni, dia tak boleh hilang dengan kita makan ubat. Kita kalau sakit kepala, sakit perut, kita kalau sakit lutut, sakit pinggang, boleh lagi sapu-sapu ubat. Sakit perut pun boleh lagi makan ubat. Pening kepala pun boleh lagi makan ubat. Tapi kalau hak hati ni sakit, dia makan ubat Panado ataupun ubat-ubat yang lain ataupun sapuh minyak, dia tak akan hilang. Kenapa? Kerana hak sakit tadi ni
dia kena ubat dengan hak paling menjarak sekali, iaitu kita kembali balik kepada Allah. Maknanya kita melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Itu je. Kata ada dah jalan lain. Kena balik kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kata kita kembali balik kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bersihkan jiwa kita daripada kan sifat-sifat ataupun dosa-dosa yang hak duk tanda dalam hati kita. Sebab itulah disuruh kita dengan sembahyang. Kan hak yang sembahyang hak kita dak buat ni, kan 5 waktu sehari semalam ni adalah untuk menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Akan daripada dosa-dosa, ataupun sama ada dosa tu sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Akan untuk nak menghapuskan dosa kita daripada kelakuan kita ketika mana kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang tu salah satunya untuk kita nak menyucikan jiwa kita, kerohaniah kita daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif, oleh itu mereka tetap memilih. Kalau kata mereka hak yang sakit hati tadi ni ataupun jiwa sakit tadi ni kerana sebab cintakan kepada harta, tahta, jawatan, kan wanita, kan kebar dah daripada nak tak terima kebenaran, maka mereka akan tetap memilih jalan syaitan. Maknanya jalan yang membawa kepada kerosakan. Ke jalan yang lupa kepada Allah Ta'ala. Bahkan yang sebahagiannya merasa bangga dan terus mereka hanyut di dalam arus kekufuran dan di dalam kemaksiatan. Kalau hak tak semayang, terus dengan tak semayangnya, bahkan jadi bangga pula. Kalau hak kata hak tak tutup aurat, terus dengan tidak tutup auratnya, bahkan jadi bangga dan sebagainya. Nah, kalau kata orang yang sentiasa dalam kehidupan dia ni cari habuan kehidupan, cari habuan dunia sahaja, lupa kepada akhirat, maka dia akan terus. Kenapa? Kerana dia memilih akan jalan hak yang syaitan suka, hak yang syaitan gemar. Dia tak pergi kepada jalan hak yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Dia tak pergi bila jalan. Kenapa dia tak pergi jalan tu? Kerana hati dia ni sakit, jiwa dia sakit, dan jiwa dia tadi sudah kebar dah dengan hak perkara hak dia seronok tadi ni, seperti mana kata harta, jawatan, wanita, kehidupan dia dan sebagainya dah jadi kebar, maka dia tak boleh nak terima akan kebenaran. Maka bila tak boleh terima akan kebenaran, maka itulah jalan dia akan pilih. Maka dia itu terus dalam apa hak dia nak. Kan kalau kata dia cari harta, maka dia akan terus cari harta. Kalau kata dia nak pada jawatan, maka dia akan terus pegang jawatan. Siapa pun dia tak bagi pegang. Kan dia siapa pun dia tak bagi pegang. Kan kerana dia nak tu. Kenapa ni? Kan kerana dia dah rasa sebati dengan kehidupan dia, kan maka dia akan berterusan di dalam cinta tadi, ataupun di dalam kata ikut pada jalan syaitan tadi, ataupun jalan yang membawa kepada kerosakan tadi. Dia akan terus. Sebab itulah kata kalau kata kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Taala bersihkan hati kita, sucikan hati kita, maka kita akan sentiasa memilih kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha, jalan yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa pimpinkan kita. Bukanlah kepada jalan yang dibawa oleh ataupun jalan yang hak syaitan ni suka. Syaitan suka ni maknanya hak benda-benda yang buat kerosakan. Seperti mana kita sebut tadi, kata tinggal sembahyang, tu hak benda yang syaitan suka. Tinggal buat apa yang Allah Ta'ala larang, tu dia antara perkara hak yang syaitan suka. Dan termasuklah juga kita duduk dalam majlis ilmu ni.
Kan kita hak duduk dalam majlis ilmu ni, syaitan suka tak? Tak suka kita duduk dalam majlis ilmu. Kan dia tak suka duduk dalam majlis ilmu. Tapi bagi orang yang hak pilih pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kekal, dia akan sentiasa duduk di dalam majlis ilmu. Dia akan sentiasa duduk. Walaupun dua keadaan pun, dia akan sentiasa cari peluang untuk nak duduk di dalam majlis ilmu. Kerana hatinya adalah hati dalam keadaan yang baik. Hatinya tidak sakit, jiwanya tidak sakit. Tetapi sebaliknya orang yang jiwanya sakit, maka dia akan pilih pada jalan syaitan yang membawa kepada kerosakan, yang membawa kepada kemaksiatan, dan terus membawa kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya membawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadu billah. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Islam tu sampai kepada umatnya yang sebelumnya adalah dalam keadaan jahiliah. Maknanya kita dalam keadaan tak kenal akan pegangan yang sebetul, dan juga tak kenal akan akhlak ataupun adab itu, ataupun nilai kehidupan. Dan ketika mana Islam tu sampai, dan ketika mana Islam tu berkembang, dan umat manusia sudah pun mengetahui akan nilai-nilai kehidupan, maka itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Sebab tu kita hari ini kita boleh dapat ilmu itu, ataupun kita boleh dapat mengetahui, ataupun kita boleh dapat beramal di dalam kehidupan kita itu adalah hasil daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada kita hari ini, kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Kehidupan kita tu sama ada kata sesama kita ataupun dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun sebagainya, kita boleh berjalan tu dengan baik. Kita boleh bermuamalah tu dengan baik. Hasil daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita. Hatta dalam kita boleh buat ibadah pun hasil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu daripada Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita, dan kita boleh beramal ibadah dengan kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidakkah kita juga adalah dalam keadaan yang sama, iaitu tidak tahu akan pegangan, kita tidak tahu akan adab. Maka sebab itulah kata musannif rahimahullah taala adalah menjadi satu kewajipan bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, di atas segala akan perkara yang Allah Ta'ala beri di dalam kehidupan kita, dapat kita mengenal erti kehidupan kita di atas dunia dan matlamat kita yang sebenar, akan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tahu akan nilai kehidupan dan juga matlamat kita, iaitu bertemu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hak perkara yang kita buat di atas muka bumi Allah Ta'ala inilah sebagai bekalan untuk kita bawa berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Maka dengan jalanan kita, dengan ibadah kita, dengan kesungguhan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan pada kita
bawakan kepada kita, pimpinkan kepada kita syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala pada hadis yang ke-23. Insya-Allah nanti kita akan sambung pula pada hadis yang ke-24, iaitu pada kata musannif rahimahullah taala, kerana mulut badan binasa. Ini tajuk pada hadis yang ke-24 pula, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh musannif ni mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar, dapat kita ambil pengajaran dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.